Keempat adalah pada malam kita katakan hari raya Aidil Adha. Dan yang terakhir sekali, inilah hari Khamis malam Jumaat, di antara malam-malam yang dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, asbab dia boleh diberikan kekuatan oleh Allah peluk Islam, dalam kitab Badrut Tamam cerita Nabi SAW angkatkan tangan untuk muliakan Islam salah satu daripada dua Umar, Khamis malam Jumaat. Kan masa tu belum lagi Sayyidina Umar Al-Khattab peluk Islam, belum lagi. Yang peluk Islam masa tu terawal yang backup Nabi siapa? Pak saudara Nabi, Sayyidina Hamzah tu, orang panggil Sayyidul Syuhada. Dia saja dah peluk Islam waktu tu. Waktu tu Sayyidina Umar Al-Khattab belum peluk Islam. Nah, orang yang paling berani untuk bunuh Nabi Sayyidina Umar Al-Khattab saja. Abu Jahal pun tak berani, tapi masa tu tak adalah Sayyidina lagi. Nah, Abu Lahab pun tak berani bunuh Nabi. Ubay bin Khalaf pun tak berani bunuh Nabi. Tapi dia orang ada duit lah, ada harta, dia upah mana-mana hak gedebel-gedebel samsing-samsing ni, tolong pergi bunuh Muhammad ni. Dia tak panggil Nabi lah, dia tak panggil Rasulullah lah. Kau tolong pergi bunuh Muhammad, bawa balik kepala saja ke, bawa balik tangan saja ke, tak kira mati, tak kira hidup, 100 ekor unta aku bagi pada kamu. Nah, kalau kata hari ni 100 biji apa, helikopter ke, ikutlah. Lamborghini ke, Bugatti ke, ikutlah. Nah, tapi Sayyidina Umar Al-Khattab saja, bak sini pedang belakang kau tu. Dia minta kepada Abu Jahal, nah, bak sini pedang di belakang kau tadi, aku pergi cari Muhammad. Inilah malam ni lah, di antara mustajabnya doa Nabi SAW. Kata Abu Lahab, Abu Jahal, kau nak buat apa? Aku nak pergi cari Muhammad lah. Dah kau kata nak bunuh sangat, nak bunuh, mari sini aku pergi bunuh. Nah, pergi cari, tak ada seorang pun tahu Rasulullah SAW kat mana. Akhirnya sampai kepada pit stop yang kedua, ada orang bagi tahu, kau cari Muhammad buat apa? Payah-payah kau cari Muhammad, kau pergi cari adik kau. Nama adik Sayyidina Umar Al-Khattab ni Fatimah binti Al-Khattab. Adik kau semalam baru peluk Islam bersama dengan Rasulullah. Nak cari Rasulullah payah, kau pergi cari adik kau. Nah, adik engkau ni tadi di antara orang yang awal-awal memeluk Islam, yang ikut Nabi SAW. Pergilah cari adik dia, Fatimah binti Al-Khattab. Jumpa. Nah, Umar dijumpa, dia belasah adik dia cukup-cukup, suami kepada adik dia, maksudnya adik ipar lah mudah-mudah sebut. Dia jawab kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, wahai Umar, kalau kau benci sangat dengan Islam, jangan benci sangat. Kerana malam tadi ataupun sebentar tadi baru aku dengar Nabi SAW minta kepada Allah, tolong muliakan Islam salah satu daripada dua Umar. Zaman tu ada orang nama Umar, tapi dua orang, pribadi yang berbeza, individu berbeza. Pertama Umar Al-Khattab lah, yang kedua Umar bin Hisham. Setengah sebut Amru bin Hisham. Siapa Umar bin Hisham ni? Siapa Umar bin Hisham ni? Abu Jahal tu lah. Gelaran dia Abu Jahal, bapa kepada segala kebodohan. Jahal-jahal tu. Tapi nama sebenar dia Umar bin Hisham. Itu yang Nabi doakan Khamis malam Jumaat. Allah Ta'ala pilih Sayyidina Umar Al-Khattab untuk menjadi pendamping Nabi, untuk menjadi penguat Nabi. Sehingga kan Nabi kata, kalaulah ada Nabi selepas daripada aku, nescaya Sayyidina Umar Al-Khattab menjadi Nabi. Tapi tak ada dah lah Nabi. Nah, jangan berangan-angan lah ada Nabi lagi, sebab Nabi kita Khatamul Anbiya kan? Tapi negara kita dia advance sikit, dia ada Rasul. Rasul kahar mabuk ketum nama dia. Tu ada. Nah, Rasul bukan Nabi tu, mengaku jadi Rasul. Ni kata hebatnya. Nah, jadi alhamdulillah, syukur banyak-banyak Allah Ta'ala himpunkan kita. Lama dah ustaz tak jumpa dengan pengurusi kita. Nah, Allahumma salli ala sayyidina. Patut pengurusi ceramah tadi. Kan? Tengok dia cakap tu, Allah, jelas dia punya cakap tu. Nah, alhamdulillah, ustaz ucapkan jutaan berbanyak-banyak terima kasih, terutama kepada seluruh pimpinan ahli jawatan kuasa Surau Jumaat Al-Kausar
yang kira-kira ustaz lama jugalah ustaz tak datang di sini, bulan-bulan barangkali, ustaz pun tak ingat dah, tapi biasa sangat, macam mana yang tuan pengurusi Nazir kita sebut tadi, biasa sangatlah orang kata datang di sini, berjumpa dengan Abang Haidi terutamanya, dengan pengurusi dan sebagainya. Jadi cuma lama sangat tak ada makanan, tapi nampak lepas ni ada kambing kat belakang tu. Betul ke? Aduk nampak geger-geger tadi kat belakang tadi, duk kata tak cukup, kata muslimat ramai tadi, kambing barangkali tu. Insya-Allah lepas ni tuan-tuan jangan balik. Ada jamuan insya-Allah. Tapi kalau tak ada kambing jangan marah saya lah. Insya-Allah. Baik, nak menceritakan berkenaan dengan ibadah korban. Bila sebut tentang korban ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, ialah kita fahamlah di antara Allah Ta'ala syariatkan kepada kita, inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini ayat yang lazim. Kalau boleh katakan baca khutbah Jumaat lah dekat Selangor ni, khutbah Jumaat pula, maaf, khutbah Aidil Adha, ayat tu mesti ada lah. Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar. Sebab tu nama hari raya haji ni nama dia 5. Lepas tu dia lagi besar daripada hari raya Aidilfitri. Dia lagi besar. Kalau hari raya Aidilfitri 2 nama saja, hari raya Aidilfitri, hari raya puasa. Tapi kalau raya haji kita insya-Allah berapa bulan kalau tengok-tengok 10 Julai. Kalau tengok-tengok lah bersamaan 10 Zulhijjah. Memang 10 Zulhijjah pun dia takkan berubah, tapi tarikh dalam Masihi kita tu. Kalau duk tengok-tengok kalender 10 Julai lah, wallahu alam. Tapi nanti dulu jangan confident sangat. Takut raya prank pula macam tahun baru ni. Tiba-tiba terkejut pula raya ustaz. Tapi jarang lah. Sebab 10 Zulhijjah ni dia dah 10. Jadi kalau 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah tu dah tahu hari apa dah, 10 Zulhijjah tu takkan lari dah lah. Dia akan set ngam lah. Kalau kata 1 Zulhijjah tu hari Ahad, akan pusing 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 memang ngam. Okay? Dia biasa yang terkejut-terkejut ni raya Aidilfitri sajalah. Jadi bila nak katakan mulianya hari raya Aidil Adha ni, dia 5 nama. Kalau hari raya puasa dia 2 nama, hari raya Aidilfitri, hari raya puasa. Tapi kalau hari raya Aidil Adha 5 nama. Dan ulama menyebutkan asbab 5 nama inilah yang menjadikan kita 5 hari kita bertakbir hari raya Aidil Adha. Hari raya Aidilfitri kita faham dah, dia daripada last kita berbuka puasa tu sampailah habis dia solat sunat Aidilfitri, habis dah waktu takbir, dia dah tak ada dah. Tapi kalaulah hari raya Aidil Adha, dia belum raya lagi dah takbir dah. Sebab tu nama dia 5. Hari raya haji, hari raya Aidil Adha, hari raya korban, hari raya akbar, hari raya nahar. Tu inna a'tainakal kausar fasalli lirabbika wanhar. Tu 5 nama. Saya ulang balik. Hari raya haji, hari raya korban, hari raya Aidil Adha, hari raya akbar, hari raya nahar. 5 hari ni, 5 bukan 5 hari lah, 5 nama dipanggilkan untuk kita. Sebab tu bila sebut tentang Aidil Adha ni tuan-tuan, memang tak dapat dinafikan kita akan menyembelih binatang korban. Tetapi kata ulama di dalam kitab yang ustaz bawa ni tadi tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, kalangan seorang ulama Fatani, dia kata sekiranya kita tidak mempunyai rezeki, rezeki ni maksud keuangan yang lebih lah. Okay? Kalau boleh kita buat mazhab Hambali dan mazhab Hanafi. Dia kata kalau malam raya hang ada lebih belanja, siang raya hang ada lebih belanja, maksudnya 10 Zulhijjah tu lah, malam ada balance duit, ada lagi ustaz, adalah dalam 3,000 lagi dalam bank. Pagi raya pun ada lagi duit, adalah ustaz, tak usik mana ustaz, 3,000. Tuntutan ke atas orang yang ada belanja, wajib untuk buat ibadah kurban. Mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Tapi kita tidak, kita sunat muakkadah, mazhab Syafi'i. Dalam sebuah rumah kita hantar seorang wakil saja, tak kira lah siapa dia duduk dalam rumah, suami, isteri, anak bujang 3 orang. Tahun ni ustaz,
kami bagi suami buatlah. Tahun lepas isteri dah buat, gugur dah tuntutan sunat tu. Tapi kalau semua nak buat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tafaddal masyhura, itulah yang terlebih baik. Tapi tak nak buat semua. Belanja malam hari adalah ustaz, alhamdulillah saving ada sikit lah ustaz. Tak banyak lah ustaz, dalam 3,000 lebih lah adalah. Lepas tak nak makan malam dengan siang raya, lepas ustaz. Siang raya pun lepas. Hanya sunat muakkadah, sunat yang sangat-sangat dituntut. Tak buat pun tak apa, tak ada masalah. Tapi orang panggil haji bakhil, kedekut tak hidung masin. Nah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu ulama ni bahas, kalaulah kita ni tadi tak mampu untuk buat sembelihan ibadah kurban pada tahun ini, ulama sebut, ambil poin yang paling penting, iaitulah kita sembelih hawa nafsu untuk perbuatan buruk kita. Tak boleh lah ustaz, duit tak ada, gaji tak ada, ataupun kita katakan harta tu lebihan tu tak ada, tak mampu untuk buat ibadah korban, maka kita sedaya upaya untuk korbankan segala perangai-perangai buruk kita, sembelih perangai-perangai yang tak baik kita, duk mengata orang, duk fitnah orang, duk buka aib orang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, minta maaf ustaz nak selit sikit tuan-tuan. Hari ni dah hilang dah perasaan malu dengan hormat kita sesama kita. Minta maaf, ni kena didik anak-anak kita, generasi kita. Hari ni dah hilang dah perasaannya. Sehingga Nabi SAW sebut, dua mahkota ni adalah besar bagi orang perempuan. Dia mahligai, ataupun satu bentuk orang kata kemuliaan bagi orang perempuan, iaitulah kita kata malu dan juga adalah perasaan takut. Sama juga kita katakan dalam konteks kita kemanusiaan hari ini. Hari ni dah hilang perasaan malu dah. Baru-baru ni ustaz tengok satu video, ada pasangan pengantin baru melangsungkan perkahwinan. Kawan-kawan dia bagilah hadiah atas pelamin tu, duduk atas pelamin. Ni kadang-kadang kita sendiri nak cakap pun malu, tapi nak bagi tuan-tuan faham, supaya Islam ni tuan-tuan yang rahmati Allah, dia nak gariskan panduan tentang kita punya adab, itu nombor satu. Sebab tu Al-Imam Syafi'i sebut adab itu mengatasi daripada ilmu. Kerana orang ada adab, insya-Allah dia ada ilmu. Tapi orang ada ilmu, belum tentu dia ada adab. Ustaz ulang balik. Orang ada adab, insya-Allah dia ada ilmu, insya-Allah. Tapi orang ada ilmu, belum tentu dia ada adab. Kawan tu duduklah atas pelamin tu. Disuruhkan kawannya, ambil video, kita nak viral ni. Kita nak masuk dalam Facebook, nak masuk dalam media massa ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia pun tunjuklah. Ni perasaan malu, nak cakap pun malu sebenarnya. Tunjuk apa? Ni kondom ni nak bagi kat pengantin. Ni ubat gel zakar ni nak bagi kat pengantin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila dah hilang perasaan malu ni tuan-tuan, dah hilang perasaan hormat serta aib ni tuan-tuan, ini yang Nabi SAW sebut, akan ada daripada kalangan umatku man satara musliman satara Allahu fid dunya wal akhirah. Dia pergi buka aib orang lain, Allah Ta'ala buka aib di dunia dengan akhirat. Nak kaitkan dengan korban ni, bukan semua daripada kalangan kita buat ibadah korban, sedangkan ada belanja lebih pun dia tak sampai kepada tangga berdosa. Tapi tuntutan yang kuat dalam mazhab Hanafi dan Hambali, sebab apa hang tak nak buat? Malam raya hang ada belanja lebih, siang raya pun hang ada. Tapi mazhab kita tak. Ustaz nak kaitkan supaya kita ambil pengajaran. Bila mana kita tak mampu, ataupun kita tak berminat, ataupun kita tak nak buat ibadah korban, tetapi kita korbankanlah perangai-perangai buruk kita, perangai-perangai yang tak elok hawa nafsu kita. Jangan sampai kita buka aib orang lain. Yang mana Nabi sebut, apabila kamu tutup aib orang lain, Allah Ta'ala tutup aib kamu di dunia dan juga akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan sampai hari ni kita ikut trend sehingga langgar daripada syarak Islam. Jangan ikut trend. Alhamdulillah kita boleh pergi umrah 3 kali, 4 kali. Tapi jangan kita bercakap pula, saya lebih elok pergi umrah 3 kali walaupun saya tak pakai tudung. Ada orang lain pakai tudung tapi umrah pun tak pergi. Kurang hasam betul. Yang mana faham-faham, tak faham sudah. Kan? Ada pula bercakap matlamat tak menghalalkan cara akak. Kalau satu sudut lah, akak dah pergi umrah 3 kali,
tapi tak dapat taufik dan hidayah lagi untuk tutup aurat. Apa Allah Ta'ala ada dekat Mekah Madinah saja ke? Untuk melihat akak, menonton akak tak perlu buat maksiat, akak kena pakai jilbab, akak kena pakai tudung, akak kena tutup aurat. Apa akak balik tanah air Malaysia ni akak boleh sewenang-wenangnya? Ni kadang-kadang bercakap benda macam ni membawa kepada fitnah kepada agama. Betul? Ada orang kata, "Alah Ustaz, kita nak buat ibadat ni Ustaz, kita kena ikhlas. Kita tak perlu nak paksa-paksa Ustaz. Nak semayang, nak tutup aurat, biar datang ikhlas." Dengar macam betul. Dengar tu, iyalah bang, saya bukan apa bang, biar saya nak tutup pakai tudung, nak semayang, abang tak payah paksa saya. Saya takut lama-lama abang paksa saya, nanti saya buka balik. Biar saya ikhlas sendiri. Oi, dengar tu macam betul dah. Tapi rupanya sama lebih kurang macam mazhab Ayah Pin juga. Dia buat ibadat yang wajib, dia tak perlu tunggu ikhlas. Tapi buatlah ibadat sehingga keikhlasan tu datang. Itu wajib. Ustaz ulang balik. Benda yang wajib tak perlu tunggu ikhlas. Ibu-ibu dulu, ayah-ayah dulu, sekolah dulu, zaman kita kecil-kecil 7 tahun, 8 tahun, mak ayah kita suruh solat. Siapa dia betul-betul ikhlas? Cuba angkat tangan. 7 tahun, 8 tahun, tengah syok main, asyik-asyik mak suruh kita je, abang tak suruh, adik tak suruh. Kita pun masuklah pintu bilik air tu, buat-buat buka air, konon-konon ambil uduk, padahal tak ambil uduk pun. Betul? Nak katakan ikhlas, masuk pula dalam bilik, kedebung, tolak pintu, marah. Mak suruh duduk atas tilam tu, Allahu Akbar, walhal tengah baring atas katil. Siapa dia kata ikhlas? Tapi asbab tu Allah Ta'ala bagi boleh duduk meja ceramah. Aku cerita akulah tadi tu. Bohong dengan mak. Asyik suruh, saya panggil alang, asyik suruh halang aja. Abang tak suruh, adik tak suruh, nipu. Masuk dalam bilik tu, buka kepala paip tu, biar aja. Sanggup budak-budak, dia tak ada kedak. Alah, benda macam tak manfaat, lebih baik aku semayang, buat apa aku buat macam ni. Itu kita dah dewasa, kita dah boleh fikir. Tapi tentang kita budak-budak dulu, mak ayah kita suruh solat, ustaz nak tanya, siapa dia betul-betul ikhlas? Tak ada lah tuan-tuan, melainkan kena paksa, kena libas, kena ligan. Dia tak tanya dulu, dah makan ke belum? Balik sekolah, dia tak tanya tu dulu. Zuhur tadi dah semayang, asar tadi dah semayang. Zuhur semayang, asar semayang, okey, dah makan dah. Nak makan apa? Mak masak, ibu masak, baru betul. Sebab tu apabila kita buat tentang ibadah yang wajib, jangan tunggu ikhlas, kerana ajal maut kita, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Siapa sangka tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, tak dan kita nak buat apa-apa, Allah Ta'ala tarik nyawa kita. Baru-baru ni 5 sahabat kita pelajar mati syahid, pahala dia mati syahid dalam bulan-bulan Syawal lagi tu. 5 orang kan, terowong monora, belakang dia kena hentam dengan lori, depan pun lori, 5 meninggal dunia, rentung. Sampai ustaz ada baca artikel, wallahualam lah, forensik kata sampai kena ambil cebisan gigi untuk kenal pasti ni mayat Ali ke, ni mayat Abu ke, ni mayat Karim ke, ni mayat Ahmad ke, ni mayat siapa dia, nak kena sampai macam tu. Muda, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala letakkan dia orang dalam, dia orang mengaji, dalam dia orang menuntut ilmu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ambil nyawa muda-muda, 19, 21, 23, 24 umur. Tapi apabila kita kata nak buat ibadah yang wajib, kita tunggu ikhlas, salah. Tetapi ulama kata buatlah ibadat sehingga keikhlasan tu datang. Sebab mati tak kira siapa-siapa. Betul? Cuma adat kata yang berumur depan ustaz ni meninggal dulu, adat. Tapi boleh jadi ustaz meninggal dulu, boleh jadi. Macam ustaz lalu ceritalah, apabila datang saja kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap nyawa pasti akan mati. Cuma adat yang berumur 50, 60, 65. Tapi berapa ramai orang muda mati? Geng-geng GrabFood, meninggal accident, set-set panda food, berapa ramai? Ada yang wal'ayazubillah min zalik pula mati kena bunuh, berapa ramai? Bukan syarat tua, cuma adat kata yang berumur ni yang ada hadapan ustaz. Tapi boleh jadi ustaz keluar, ustaz meninggal dunia, pakai selipar tergelincir contoh.
tiba-tiba tak perasan bok rebah. Berapa banyak? Baru ni di Pasir Putih, tempat Ustaz mengajar dulu, Masjid Ismaili kalau tak silap, Pasir Putih. Nah, seorang hamba perempuan yang lazim berjemaah meninggal dunia ketika mana tengah qiyam solat fardu asar. Meninggal dalam keadaan masjid, dalam keadaan berwuduk, nak bersolat, kemudian pula dalam tempat yang termulia, pahala iktikaf. Tuan-tuan bayangkan. Sebab tu apabila kita kata mati, tuan-tuan jangan ada, tak apalah Ustaz, kami muda sihat walafiat lagi. Covid, berapa ramai orang muda mati? Berapa ramai? Tak ada pun latar belakang penyakit yang buruk-buruk, tapi Allah Ta'ala nak ambil dia, Allah Ta'ala nak pilih. Cuma nak kata yang berumur. Nah, macam Ustaz kata tadi, keluar gemuk jatuh. Nah, boleh kata Ustaz mati dulu, tapi kalau minta kepada Ustaz, biarlah ayah-ayah, ibu-ibu mati dulu. Kalau boleh lah. Nah, tapi tak syarat pun Ustaz mati. Ustaz dia bukan kira macam tu. Sebab apa? Sebab mati tu datang tadi dalam bentuk yang pelbagai. Tak dalam tidur, tengah driving, tengah kita kata mandi, tengah kita kata bersukan, balik bersukan, macam-macam keadaan. Sebab tu buat ibadat jangan tunggu ikhlas. Dengar tu macam sedap, macam betul, rupa-rupa tertipu di iblis laknatullah. Sebab tu apabila kita nak menceritakan tentang perihal korban, maka tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, walladzina jahadu fina lanadiyannahum subulana. Nak ambil macam mana peristiwa Nabi Allah Ibrahim semelih anak dia Nabi Ismail ni jauh. Pisau yang ada di tangan Nabi Allah Ibrahim ni berapa hari berapa malam masak. Badrul Tamam cerita 40 hari 40 malam. Sebab tu nabi-nabi, Rasul-Rasul, jasad dia sampai kiamat tidak akan dimamah oleh binatang di dalam tanah ataupun apa-apa makhluk. Sebab tu Nabi Allah Yusuf AS, dia dikhianat, betul, dicampak dalam telaga buruk. Adik-beradik balik bagi tahu ayah Nabi Yusuf siapa? Yakub, betul. Anak paling disayang kena makan serigala. Kena ingat, Nabi, Rasul, tubuh badan dia takkan dimakan oleh sesiapa pun. Takkan boleh. Nabi Allah Ibrahim kan kena bakar dengan Raja Namrud. Kalau tuan-tuan ada rezeki pergi Turki, dekat nama tempat dia Sani Urfa, mungkin tuan-tuan dah pergilah. Nah, satu tempat, nah, di satu tempat itu tadi, hujung sebelah Turki, nama tempat dia Sani Urfa. Dekat situlah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud. Ada lagi tiang yang dibakar. Ada lagi api yang dihidupkan oleh Raja Namrud, sehingga dalam kitab cerita tidak ada satu ekor burung pun mampu terbang lonjakan api dia tu tadi. Sebab tu dia nak campak Ibrahim, dia kena buat tiang macam lastik. Dia kena buat tiang, dia tak boleh baling. Raja Namrud tak boleh baling. Contoh, dia panggil tentera dia, kita ikat Ibrahim, sama-sama campak. Satu, macam kita mandi swimming pool dulu. Dua, tak boleh kerana api tu panas. Diletakkan dua tiang di tempat Sani Urfa di Turki tu, dia buat macam lastik. Di situlah dijadikan Allah SWT dicampak Nabi Ibrahim. Ketika itulah Jibril alaihissalam datang. Waktu di awangan tadi, Jibril tawarkan, apa bantuan kau nak minta padaku? Nak katakan kesusahan, kepayahan, kesukaran Nabi Allah Ibrahim diuji oleh Allah. Jauh dengan kita. Nah, Ustaz nak cerita disembelih anak, cerita dulu tentang api. Datang Jibril alaihissalam, maka Nabi Allah Ibrahim yang gelarannya Khalilullah, tuk kepada segala tuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tahiyat akhir kita baca nama dia. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa kama barakta ala Ibrahim. Tu cerita dia. Kerana Nabi kita susur galur dia terkena kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka ketika itulah tuan-tuan yang rahmati oleh Allah SWT, jawab Nabi Allah Ibrahim. Ayat ni yang biasa kita baca, dia lontarkan kepada Jibril alaihissalam. Jibril tawar, apa bantuan? Minta. Nak terbalikkan bumi ni ke? Nak minta apa? Minta.
Jawab Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Ini yang keluar. Tak apalah wahai Jibril. Itu taraf Nabi lah, sebab tu Rasul ulul azmi. Betul? 5 orang ni, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, apa lagi? Nah, Nabi Muhammad kita, nah, Nabi Ibrahim. 5 ni. Nah, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. 5 Rasul ulul azmi. Nah, maka Nabi Ibrahim jawab dengan Jibril alaihissalam. Kalau bahasa kita lah, tak payah duk sibuk-sibuk tolong aku lah. Bukan kata sombong. Dia punya i'tiqad, dia yakin Allah Subhanahu wa ta'ala akan tolong dia. Itu yang dia boleh bercakap hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi Allah sebaik-baik pertolongan. Wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Tidak ada pertolongan melebihi daripada pertolongan Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil alil azim. Kekuatan daya aku ini tadi hanya milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Nak katakan kuatnya, duduk dalam api 40 hari 40 malam, sikit kulit cala pun tak ada. Masuk dalam api, Allah Ta'ala, kalau bahasa kita lah, aku petik jari lah. Nah, kalau bahasa kita lah, nah, pak, kasih bagi jadi. Kalau kita kuasa-kuasa besar ke, raja ke, sultan ke, aku nak tempat tu, aku nak bagi jadi. Contoh, maka Allah Ta'ala perintahkan api, wahai api, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, sekarang ni aku perintahkan kepada engkau. Sekarang kau sejuk betul? Sekarang kau sejuk. Sekarang kau panas betul? Nah, tolong tukar 360 kau punya sifat. Sekarang sifat kau panas betul? Membakar, menghangus, melenyapkan, merentungkan manusia makhluk. Sekarang ni wahai api, ya narukuni bagdan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, sekarang Nabi Allah aku, Nabi aku, utusan aku ada dalam api. Sekarang kau terus tukar 360 darjah, jadikan api itu sejuk. Ulama tafsir kata Allah Ta'ala bubuh perkataan wassalaman. Wassalaman ni kalau bahasa Melayu kita apa dia? Islam, salam, kita lontarkan apa? Sejahtera, betul? Nah, maka Allah Ta'ala perintahkan api tadi tu bertukar jadi sejuk yang sejahtera. Kalau kata Allah tak, ini ulama tafsir sebut, sekiranya Allah Ta'ala tak letakkan perkataan wassalaman, hanya Allah Ta'ala kata ya narukuni bardan Ibrahim, kau tolong sejuk wahai kita kata api, maka Nabi Ibrahim mati juga. Mati dalam keadaan sejuk di bahan api. Tetapi Allah Ta'ala guna perkataan ya narukuni bardan wasalaman. Tolong wahai, bukan tolonglah, maksudnya api engkau bertukar jadi sejuk, dan sejuk itu tadi sejahtera. Maka sejuk itu tadi tidak terhangus. 40 hari 40 malam unggun api itu turun, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam duduk di atas kerusi. Nak cerita di saat dia dicampak, Nabi Ibrahim tu punya kuat i'tiqad dia, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pertolongan. Ini Nabi, tuan-tuan. Bukan kata kita tak boleh nak ikut Nabi, jauh. Kita tayar rosak kereta tepi jalan, orang datang berhenti, bang, rosak tayar. Rosak, bang, minta tolong ke? Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dia ludah atas muka gitu. Nah, aku nak tolong, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, bagilah insya-Allah kita pakat-pakat bantu sama bantu. Hari ni hari abang, besok mungkin hari saya pula abang tolong saya. Bukan nak gambarkan pegangan Nabi ni. Nabi Yunus alaihissalam ditelan oleh ikan hiu 40 hari 40 malam. Tidak sama sekali ikan tadi tu boleh memamah tubuh Nabi Allah Yunus alaihissalam. Sebab tu Nabi-Nabi ni mulia. Nak jadikan pengorbanan macam Nabi Allah Ibrahim jauh. Dahlah kahwin dengan Siti Hajar, tak dapat anak lama.
Nah, kahwin dengan izin Allah, dapat Nabi Ismail alaihissalam dapat suruh sembelih. Dapat mimpi dua-dua mimpi yang sama. Bapa mimpi sama, anak mimpi sama. Sudah. Nah, nak kata suruh sembelih macam mana? Dah lah, aku tak pernah dapat anak. Aku minta. Baru Allah Ta'ala izin. Barulah besar sikit, Allah Ta'ala turunkan wahyu, iaitu mimpi lah kalau bahasa kita mudah. Suruh sembelih dua-dua pula. Allah tak kesedih. Satu tempat yang cukup lah, anak tunggal seorang. Terpaksa kita korban. Kita nak sembelih anak, Allah hantar pergi asrama pun mak menangis dulu biasa. Nah, bapak steady ya, tak ada apa, mak wah. Padahal hantar Shah Alam je, ingatkan Zimbabwe hantar. Nah, Shah Alam je hantar menangis, pergi asrama penuh. Ni Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diletakkan, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah SWT, Nabi Allah Ismail, pisau dah diasah. Betul, Nabi ni mari datanglah api ke, binatang ke, apa lagi kalau bahasa kita puting beliung ke, apa benda lah, ikut gilah cerita pun dia dipelihara oleh Allah SWT. Maka Nabi Allah Ismail AS dengan Nabi Allah Ibrahim mimpi yang sama. Sembelihlah wahai ayahku, kata Nabi Allah. Betul ke ni? Yakinlah ini daripada wahyu daripada Allah. Dilintangkan Nabi Ismail AS, pisau yang diambil yang tajam itu tadi tak memberi bekas, tak memberi kesan. Sebab tu makhluk tak boleh bagi kesan. Betul? Covid boleh bagi kesan pada kita tak? Tak boleh, kecuali dengan izin Allah. Orang mari nak hantar sihir kita, takutlah dengar orang mari sihir. Takut apa? Lepas daripada kita baca Al-Fatihah pada kita wirid, kita baca Ayatul Kursi. Betul? Ini almarhum Tuan Guru Babeli Cahaya, Pondok Patani, masa Ustaz pergi dulu, meninggal dah. Masa tu Ustaz bujang lagi, 2011 kot pergi, tak ingat dah, lama sangat dah. Dia bagi ijazah ni pada saya. Dan malam ni saya nak bagi ijazah pada tuan-tuan. Tuan-tuan amalkan dengan benda ni, insya-Allah, yakin Allah Ta'ala jaga tuan-tuan. Yakin insya-Allah. Tapi mesti mau amal istiqamah lah. Baca lepas daripada kita Al-Fatihah, maksudnya tang wirid kita tadi tu, Ayatul Kursi jangan tinggal. Baik subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Kalau boleh semayang solat sunat, baca sekali. Tapi 5 fardu ni jangan tinggal. Kalut macam mana lah, Assalamualaikum sambil berjalan baca. Ibu-ibu yakin insya-Allah. Ni waktu ni almarhum Tuan Guru Babeli ni bagi kepada ustaz dan kami 4-5 orang lah, baca Ayatul Kursi 9 wakaf. Amalkan benda ni. Kalau orang mari nak buat khianat pada kita, orang mari nak buat sihir pada kita, orang mari nak hantar ilmu hitam kepada kita, pendinding ni insya-Allah cukup memadai bagi kita. Selain nak tambah lagi ayat 3 kul, nak tambah lagi apa, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma, ikutlah. Tapi mudah, basic tuan-tuan ibu-ibu, biasa ayat kursi ni hafal, betul tak? Biasalah nah, ustaz bagi yang mudah. Baca 9 wakaf. Jangan baca 8 wakaf. 8 wakaf ni jangan baca 8 berhenti. Baca 9 berhenti. Okey? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. 1. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifzuhuma. Berhenti situ. Wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. 9 wakaf. Biasa kita sambung. Nah, kita sambung. Wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Bukan kata berdosa, bukan kata haram, tak ada, bacalah. Tak ada masalah pun. Cuma nak gambarkan ijazah yang diberikan. Kau nak sihir aku, kau nak buat khianat dengan aku, tu pun dengan izin Allah. Tengok akhir zaman berapa banyak orang buat sihir. Tengok Datuk Ustaz Kazim pilih berapa ramai. Orang duk kata dia main-main. Pergilah ziarah tengok. Di Manjui tu, Pondok Barakah tu, buat grup ni, Surah Al-Kausar, pergilah satu bas.
Ziarah ulama-ulama dalam tempoh setahun, macam-macam tempat kita pergi. Betul? Cameron, Genting Highland, Fraser Hill. Nah, ni semenjak dah boleh-boleh keluar ni, macam-macam tempat kita pergi. Kadang-kala ulama-ulama kita pernah tak ziarah? Tok Saduk kata luar-luar lah, mari dalam tempat kita dulu ni. Tok guru kita belah Kelantan, belah Kedah, Pasumit, Kuala Nerang, ada tak kita pergi ziarah? Yang kita ni setahun dah ni, yang macam-macam tempat kita pergi dah. Nah, macam-macam dah kita pergi makan angin. Kita ambil kebetulan Jumaat, Sabtu, Ahad ni Jumaat public holiday kan. Nah, kita pergi Kedah, jom ziarah tok guru. Di Sik tu ke, di Kuala Nerang tu ke, di Alostar ke, jom. Ada tak kita pernah buat dalam tempoh setahun? Bukan suruh tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan, tiap-tiap, suruh minta setahun sekali. Macam mana kita nak dapat keberkatan? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Allah Ta'ala pesan, orang yang paling takut dengan aku daripada kalangan para alim ulama. Maka para ulama termasuk Nabi dengan Rasul. Tapi bila sebut Nabi dan Rasul, dia tak termasuk daripada kalangan para alim ulama. Tapi bila sebut ulama, automatik Nabi dan Rasul masuk dalam tu. Tapi bila sebut ulama, dia takkan kita katakan semestinya Nabi dengan Rasul. Orang yang paling takut dengan aku, kata Allah, daripada kalangan para alim ulama. Cuba set kita dalam setahun, pergi ziarah. Allah Ta'ala bagi rezeki pada kita. Mungkin kalau bukan kita yang menjadi para alim ulama, anak cucu kita yang memperjuangkan Islam, yang menaikkan agama Islam, yang meninggikan agama Islam. Hari ni tengok orang hantar kita macam-macam. Baru ni seorang perempuan di India, betul? Nah, bukan perempuan India di negara kita lah, perempuan India di negara India. Nah, you see your Prophet Muhammad, nah, bernikah, married dengan apa? Dia kata budak umur apa tahun? 6 tahun. Betul lah, setengah riwayat sebut 6 tahun, setengah ba'da riwayat sebut 9 tahun. Nah, tengok 6 tahun ataupun 9 tahun. Siapa nama dia? Siti Aisyah. You tahu you punya Prophet tu gila seks. Nampak? Hari ni menjadikan sebagai satu fenomena. Kerana apa? Kerana hari ni kita diam. Kita tak ada sensitivity. Nah, orang kita, tak apalah ustaz. Betul, sifat bertolak ansur ni bagus. Kerana masyarakat Melayu kita, Islam kita, sami'na wa ata'na, betul. Orang kita ni memang alhamdulillah, adabnya luar biasa. Tapi kita kena ada sensitivity. Nah, bila orang injek sikit Nabi kita, bila orang kutuk sikit Allah Subhanahu, mari kena ada sensitivity. Ni kita, tak apalah ustaz, nak buat macam mana? Nah, pihak berautoriti ada. Pihak berautoriti dia punya kerja. Kita sebagai masyarakat, umat Nabi SAW, itu yang Buya Hamka kata, di saat agama kamu dihina, di saat agama kamu dicaci maki, di saat agama kamu diperkotak-katik, tak kiralah tentang Allah ke, Nabi ke, Quran ke, masjid ke, surau ke, agama kamu ditekan, kamu diam, maka kata Buya Hamka, kamu tergolong daripada orang yang bacul. Kata Buya Hamka, tambah lagi agama kamu dihina, agama kamu dipijak, kamu diam. Lebih baik gantikan pakaian yang ada pada tubuh kamu dengan kain kapan, kata Buya Hamka. Andi semangat-semangat macam ni, perasaan macam ni kena ada dalam anak-anak kita. Kena ada tuan-tuan. Kita bertolak ansur banyak sangat. Kadang-kala kita tak sedar agama kita, bangsa kita ditolak secara beransur-ansur sebab kita banyak bertolak ansur. Hari ni tuan-tuan tengok macam-macam tempat, macam-macam keadaan. Saya bukan nak kaitkan apa, nak bagi datangkan semangat kepada tuan-tuan. Biar ada satu sentimen, kurang hajar betul. Tak boleh buat apa pun kita. Cuma benci, Allahumma salli, kurang hajar ustaz ini ustaz. Memang lebih kata macam ni. Biar ada sensitivity. Sebab tu tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mana Nabi Allah Ibrahim ni tadi nak sembelih anak dia Nabi Allah Ismail, sampaikan dia asah 40 hari 40 malam. Kerat tak jadi, tak boleh beri manfaat mudarat pun kecuali Allah Taala. Covid ke si, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustaz bagi laluan azan sikit lah. Lepas tu sambung katanya sampai pukul 9. Kalau lebih potong allowance katanya. Nah, tak boleh lebih-lebih ni. Nah, insya-Allah kita berhenti laluan azan sekejap. Lepas tu kita sambung. Ni tak masuk lagi ni.
Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita sambung sikit saja lagi tuan-tuan ceramah perdana, ceramah khas kita berkenaan dengan malam ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Jadi sebab tu tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, kita kena ingat apa sahaja yang Allah Taala jadikan kepada kita itu adalah sebahagian daripada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang bagi pun Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak bagi jadi pun Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berapa kali rentap di leher anak dia itu tadi, pisau itu tidak memberi bekas. Maksudnya pisau tu tak bawa mudarat, pisau tu tak memberi kesan, api pun tak jadikan Nabi Allah Ibrahim terbakar. Kemudian pula disembelihkan. Maka dalam kitab Badrut Tamam cerita sehinggakan Ismail menyuruh ayahnya itu tadi paling ke belakang. Kalau istilah kita lah, baru dapat anak tak ada gamak mana nak sembelih. Nah, fitrah manusia, Nabi, Rasul, dia manusia. Dia ada perasaan sedih, sayu, dah lah lambat nak dapat anak. Maka ketika itu Nabi Allah Ismail paling kepada ayah dia. Wahai Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, engkau paling muka kau ke belakang. Kau nak sembelih aku ni, kau nak rentak leher aku ni, jangan duk tengoklah, yakin apa Allah Ta'ala perintahkan. Nah, jangan duk tengok. Paling ke belakang nak rentap. Ketika itu Jibril alaihissalam datang. Nah, Jibril diperintahkan oleh Allah tarik Nabi Allah Ismail alaihissalam dan gantikan kibas. Sebab itu 5 makhluk yang tidak ada mak, tidak ada ayah, tapi diizinkan oleh Allah untuk hidup. 5 makhluk, mak tak ada, ayah tak ada, tapi Allah Ta'ala izin untuk hidup. Tapi kita semua ada mak, kita semua ada mak, kita semua ada ayah. Nah, cuma pernah tengok ke tak pernah tengok ke mak ayah saya meninggal waktu saya lahir sehari, ustaz? Saya tak pernah tengok, tapi mak tetap ada. Nabi Allah Isa alaihissalam mak tetap ada.
Cuma dia tidak ada ayah kerana Allah Subhanahu Wa Taala tiupkan satu roh di dalam rahim Siti Maryam alaihissalam. Dia tidak punya ayah, maksudnya tidak punya suami. Tapi 5 makhluk saja. Nabi Allah Adam alaihissalam, itu nombor 1. Mak tak ada, ayah tak ada. 2 siapa? Siti Hawa alaihissalam, dijadikan daripada tulang rusuk kiri Nabi Allah Adam alaihissalam. 3, unta Nabi Saleh. Yang ketika mana kaum-kaum Nabi Saleh alaihissalam ni kaum yang cukup kurang ajar lah bahasa kita. Kaum yang cukup suka cari perbalahan. Betul ke kau ni Nabi? Betul kau kena Rasul? Kalau betul wahai Saleh, tolong bawa keluar unta daripada celah 2 bukit tu, aku nak tengok. Sekarang ni kau duduk sini, aku nak minta engkau, kalau betul kau Nabi Rasul, tolong bawa keluar unta daripada celah 2 bukit. Maka dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala keluarlah unta daripada celah 2 bukit. 3, yang keempat, tongkat Nabi Musa bertukar jadi ular. Ular tu tidak ada ibu, tidak ada ayah, diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada tongkat itu tadi bertukar menjadi ular. Yang mana ular itu tadi membaham seluruh tukang-tukang sihir Firaun punya ular. 4, tak mau cerita panjang. Dan yang kelima, inilah dia, kibas Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang mana Allah Ta'ala perintahkan untuk sembelih anak dia berdasarkan wahyu. Maka kata Nabi Allah Ibrahim, aku dengar, aku buat. Maka Allah Ta'ala muliakan aku. Allah Ta'ala beri satu hadiah bukan kepada aku saja, sehingga kepada umat Nabi Muhammad SAW, umat akhir zaman. Inilah yang kita duk berpakai, sehingga apabila tiba 10 Zulhijjah, 11, 12, 13, kita akan menyembelih binatang. Maka inilah binatang yang tidak punya ibu, tidak punya ayah, tetapi diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah Ta'ala boleh buat. Jadi apabila nak masuk dalam ibadah korban, dituntut untuk buat dalam karya kita. Okey, tak salah tuan-tuan nak buat ibadah dekat luar, tak salah. Majlis Fatwa Kebangsaan sebut harus, tuan-tuan boleh buka dalam web. Nak buat Kemboja, nak buat Afrika, nak buat Somalia, ikutlah. Tapi afdalnya buat dalam karya kita. Ni kita duduk mana? Kesuma. Cari dulu kawasan sini. Ustaz, sini mahal Ustaz, 750, 800. Ada Ustaz tu buat dekat Kemboja 350 je Ustaz. Saya nak buat dekat luar lah, boleh 2 bahagian, 350, 350 baru 700. Sini 800 mahal. Yang tak tahan tu dia tambah ayat belakang tu, cekik darah kata dia. Tu tak tahan tu, aku dengar tu menyinga je kata. Tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, 3 sunnah besar Nabi jangan tinggal. Sebab tu dia dituntut buat tempat kita. 3 sunnah terbesar kalau buat tempat lain. Bukan kata tak boleh, boleh. Dah tak ada dah Ustaz, surau Al-Kausar tutup dah, penyertaan had. Sebab dengan kata tak cukup anggota, pergi tanya Masjid Bandar Rincing, pergi tanya Masjid Raja Muda Musa, pergi tanya beberapa surau, semua dah tutup lah Ustaz. Tak apa dah lah. Ustaz, tak ada arah dah Ustaz, pergi tanya Kajang pun semua tak ambil dah. Lain dah lah, dah tanya tak 3-4 tempat dah tanya dah. Pergilah buat Kemboja, tu tak ada masalah. Tapi sekarang ni boleh, jangan berkira-kira hubungan kita dengan Allah. Kita dapat nikmat daripada Allah, mata kita, tangan kita, nafas kita. Berapa ramai dulu kena Covid Allah Ta'ala bagi sembuh, itu pun tak terbayar. Berapa ramai dulu demam panas, berapa ramai dulu Allah Ta'ala kepitkan kita dengan satu ujian, kita boleh lepas dengan bantuan daripada Allah SWT. Takkan ni masa pun kita nak hitung-hitung duit kita dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan buatlah dengan siapa ni karya kita, ke surau mana yang ada buat. 3 sunnah besar yang kita perlu ambil. Pertama, iaitu bantu fakir miskin dalam tempat kita. Mesti bantu fakir miskin dulu, tak usah sibuk orang lain. Fakir miskin kawasan Semenyih ni ada tak? Ada lah Ustaz, dituntut. Kalau buat dekat tempat luar, dia tak bantu tempat kita. Ada yang kata Ustaz, orang Somalia tu dia miskin Ustaz, lebih teruk daripada kita. Dia bukan cerita tempat orang. Kalau macam tu, Nabi lebih baik Nabi pergi pusing satu dunia.
Cari mana yang betul-betul susah dulu. Tak. Nabi buat di tempat Nabi berada. Di mana Nabi berada, di situ Nabi buat. Bukan kira tentang fakir miskin tempat lain. Tolong, tak ada masalah. Bukan kata kita nak abaikan saudara kita, tapi dituntut ahli qaryah kita. Satu. Yang kedua, berada pada persekitaran tempat sembelihan. Kalau boleh tengok, itu terlebih baik. Biasa tukang sembelih akan sebut Bismillahirrahmanirrahim, lembu nombor 3, nama-nama yang tersebut untuk ibadah korban pada tahun ini, bla 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 bla. Berada di sekitar kawasan. Kadang-kadang ada setengah orang dia tak boleh nak tengok, ustaz, saya tak boleh nak tengok darah lah ustaz. Nah, lama-lama nanti tak boleh nak makan daging tu, kesian kata dia. Nah, ikutlah, tak ada masalah. Cuma nak berada di sekitar kawasan tu. Dua, yang ketiga ni paling penting sekali. Nabi ambil sedikit daging tu untuk Nabi makan. Kalau buat tempat lain, mana nak bawa balik? Nah, tuntutan besar. Dalam hadis sebut Nabi ambil sebesar tapak tangan. Satu lagi riwayat, Nabi bukan ambil sebesar tapak tangan, Nabi genggamkan. Kata longgokkan daging tadi tu, Nabi rauk banyak mana daging yang berada dalam genggaman Nabi. Yang itu yang Nabi ambil. Ada kata setengah, sebesar tapak tangan. Tak kisahlah, pokok pangkalnya sikit tu tetap Nabi ambil untuk bawa balik makan dekat rumah. Selebihnya Nabi infakkan kepada fakir miskin. Itu yang dituntut kepada kita untuk buat. Dan kena ingat, daripada satu ekor lembu dia ada 7 bahagian. Syarat sah kurban mesti kena bagi sekurang-kurang daripada satu bahagian 750 gram daging mentah sahaja mesti bagi kepada fakir miskin. Ustaz ulang, tolong dengar elok-elok. Kalau orang tak faham, tolong bagi tahu. Ni banyak sangat orang kita terlepas pandang. Syarat sah kurban, macam kita nak masuk semayang, syarat sah solat kita mesti ada wuduk, menghadap kiblat, tutup aurat, masuk waktu, bla bla bla. Ada 9 tu. Le ni nak buat ibadah kurban 10 Zulhijjah. Orang dah wakilkan kepada kita, pihak pengurusan masjid ataupun surau. Orang dah letakkan, ustaz, pengurusi, nazir, AJK, SU, ini duit RM800 untuk ibadah korban saya pada tahun ni. Saya wakilkan dan saya serahkan segala pengurusan kepada pihak surau Al-Kausar. Yang tukang ambil bahagian nama ni, cuci tangan. Dah diterima oleh Allah SWT. Cuci tangan dah. Dia pun terima, saya terima. Ni sekarang ni, pihak masjid ke, pihak madrasah ke, siapa yang menguruskan? Maka satu ekor lembu ada 7 bahagian. Ini yang banyak saya tengok terlepas pandang. Saya banyak menguruskan dalam, saya tukar-tukar. Setiap tahun saya tukar, cuma 2 tahun macam pengurusi sebut tadi lah. 2019 saya urus di PJ, 13 ekor saya sembelih seorang. Tuan-tuan yang ramai terlepas pandang, daripada seekor lembu mesti tarik sekurang-kurang, sebab dia ada 7 bahagian, 7 nama, mesti tarik awal-awal 750 gram satu cupak. Bubuh dalam satu plastik. That's mean you mesti ada 7 plastik. Tapi saya tak mau sebut 750 gram, payah, susah sangat. Saya sebut sekilo, mudah. Okey? Tarik sekurang-kurang, lebih lagi baik. Daripada seekor lembu, tarik 7 plastik, bawa 7 kilo. Sekilo, 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 bubuh dalam 7 plastik, yang mana setiap satu plastik 1 kilo, bubuh besin dekat tepi. Ini untuk fakir miskin. Surau kita tahun ni berapa ekor? Contoh 4 ekor. Jadi sekurang-kurang mesti ada berapa plastik? 7, 14, 21, 28. 28 plastik. Sekurang-kurang mesti berapa kilo? 28 berapa? 28 kilo. Itu wajib. Tak buat tu, kalian jawab besok di hadapan Allah. Tak sah ibadat korban, tapi boleh makan. Pahala tu tak dapat.
Kami tak ada ustaz. Kami buat kami letak dalam satu besin je lah. Yang tu lembu nombor 1, yang tu besin tu lembu nombor 2, yang tu lembu nombor 3, yang tu lembu nombor 4. Kami pun bagilah kupon-kupon. Siapa yang datang tu kami bagilah ustaz. Kalau kena dalam tu fakir miskin, kenalah. Kalau tak kena, sebab tu kena asing awal-awal. Daripada berapa yang ustaz sebut ekor tadi, berapa ekor, ada 4 ekor ke 5 ekor ke, tarik awal-awal. Sebelum nak pergi hantar muslimat geng-geng masak, sebelum nak ambil pada tuan punya korban, kerana syarat sah dia mesti bagi kepada fakir miskin sekurang-kurang berapa kilo? 1 kilo satu plastik. Tapi sebenarnya 750 gram. Yang minimumnya 1 cupak. Tapi mudah-mudah nak sebut sekilo je lah, senang. Payahlah nak sebut 750. Banyak sangat angkanya. Sebut sekilo. Ustaz, daripada sekilo tu ustaz, kami biasa bagi lebih. Kadang-kadang untuk fakir miskin yang ustaz kata tadi, kami memang betul buat 4 kilo lah. Jadi ada 28 plastik, 28 kilo. Kami masukkan tulang-tulang boleh tak ustaz? Boleh, tak ada masalah. Kerana syarat sah wajib daging tu dah lepas. Jangan campur jangan campur paru, jangan campur limpa, jangan campur apa-apa. Pure daging mentah. Dalam kitab Matla'ul Badrin sebut, kalau boleh waktu tengah panas-panas daging tu. Bukan panas engkau pergi bakar atas api salai, mabuk sungguh. Nah, bukan macam tu. Biasa orang buat ibadah kurban, dia tahu. Yang menguruskan, ustaz panas lah. Betul lah. Macam kita kata nafas dia, macam dia, betul lah ustaz, kalau pegang ni ustaz memang panas. Masa tu afdal bagi. Tapi kadang-kadang kaki tangan kita tak cukup, betul tak? Anggota kita tak cukup. Nah, kita letak dulu satu tempat. Sekejap lagi lebih kurang dalam pukul 12 ke pukul 1 kan, kita datang. Kita pergi hantar dekat fakir miskin. Ataupun fakir miskin tu memang kita dah select, dia mai ambil, settle lah. Ustaz, dalam karyah ni ustaz, ada 3 orang je fakir miskin. Dia mesti bagi fakir atau miskin. Dia bukan 8 asnaf. Bagi daging korban ni fakir atau miskin. Fakir ni lagi bawah. Kalau Selangor kita gaji seisi rumah 1,500 ke bawah, campur laki bini, itu fakir. Tapi kalau gaji 1,600 hingga 3,000, itu dinamakan miskin. Lebih daripada 3,000 isi rumah, keluar daripada fakir ataupun miskin. Itu kaedah dalam lembaga zakat Selangor. Tuan-tuan boleh pergi refer balik. Setiap masjid dia ada nama fakir miskin. Wajib kena bagi. Ustaz, dalam ni ada 3 orang je. Maka 28 kilo tadi tu ustaz, seorang dapat 10, seorang dapat 10, seorang dapat 8. Boleh, tak ada masalah. Ustaz, fakir miskin tadi kata, ustaz 10 kilo rezeki kita hari ni alhamdulillah, tapi nak masuk peti ais tak muat. Ngam 3 kilo je. Tadi dapat berapa? 10. 7 kilo lagi ustaz, boleh tak nak pergi jual? Sudah. Orang bagi dia pergi jual pula. Kaul muktamad mazhab Syafi'i harus, boleh. Tapi fakir miskin tu saja. Engkau dapat ramai-ramai, jangan pergi jual. Tampar je lagi. Ustaz terik, tak apalah. Ustaz dapat banyak. Ustaz, siapa tak kenal kan? Orang kenal ustaz semua bagi. Tiba-tiba ustaz dapat 20 kilo nak pergi jual, haram. Dia yang boleh jual fakir miskin saja. Tapi tu pun ulama bahas, sekiranya jangan timbulkan fitnah. Jangan buka pintu-pintu kerosakan. Dia fakir miskin, boleh muat dalam peti ais 3 kilo, ada baki 7 kilo. Dia pergi jalan utama, dia boleh bantai lelong pula. Lelong sekilo 20. Lebih daging berapa? Sekilo 40 kan? Sekilo 20. Buka bonet lagi. Saya jual daging sekilo RM20, tak muat peti ais, kurang asam betul. Tak usah duk buat. Jangan buka pintu-pintu kerosakan, wahai fakir miskin. Kalian nak jual tu, bang, saya ada lebih sikit ni bang. Kalau abang nak, insya-Allah lah saya boleh jual. Boleh. Kerana ulama kata ditukar, ditasarufkan dalam bentuk wang ringgit. Mungkin dia lebih perlukan. Harus. Okey? Tapi kalaulah kita kata kita ni tadi, yang tak ada kena-mengena, tak boleh. Sebab tu asing awal-awal. 750 gram ataupun sekilo, dah settle yang ni, habis dah, lega dah kita. Lepas tu yang ramai-ramai, ustaz petugas korban boleh bagilah, nazir bagilah,
tukang sembelih bagi, cuma jangan sebut upah. Jangan sebut Ustaz Nazri, kejap. Ustaz tolong sembelih berapa ekor tadi? Semualah surah Al-Kausar. Oh Ustaz, ni upah Ustaz lah, daging korban haram. Petugas, mana petugas nombor lembu nombor 3 tu, Mat? Bang, geruk abang. Ni upah daging korban haram. Tak usah duk sebut upah, bagi je. Bang, ni ada hadiah sikit. Bang, ni ada bahagian abang sikit, tak apa. Ustaz, kami nak upah juga. Ustaz Nazri datang jauh-jauh daripada Ampang. Nak sembelih lembu. Ustaz, kami nak bagi upah. Boleh, tapi bagi upah selain daging korban. Nak juga sebut upah tu. Sebutlah sagu hati ke, sumbangan ke, hadiah. Nak sebut upah juga, mazhab kita kata boleh, tapi ditukarkan wang ringgit, boleh. Ustaz sembelih berapa ekor? 5 ekor. Ustaz, ni ada upah sikit lah, masuk dalam ampau, boleh. Ustaz tadi tolong sembelih buka bonet saya. Ustaz tolong ambil beras sekampit dengan tin susu 10 tin. Itu upah untuk Ustaz, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau daging korban nak bagi upah, haram. Tak usah sebutlah upah-upah tu. Petugas bagian ni ambil lah. Yang masuk ibadah kurban ambil lah. Cuma petugas Ustaz nak pesan, jangan memandai-mandai. Tak pandai tak apa, jangan mandai-mandai. Dia dah lapar, tengok lain clear kiri kanan, dia minat ekor. Dia sorok bawah kanvas tu ekor dia, sap. Nama dia pakat dengan member dia. Dia petugas, dia AJK. AJK tu pula SU dengan bendahari. Contoh, bukan surau ni, surau Zimbabwe Ustaz cerita. Dia pakat 2 orang. SU, ambil lah ekor tu, sedap tu. Perbuatan haram lagi berdosa. Jangan memandai-mandai. Belum dapat apa-apa, itu kena bahagi kan. Tu saduk pandai-pandai lah. Nak ambil, kami petugas Ustaz, kami dah bertahun-tahun uruskan dah. Bukan bahagian awak. Bukan awak yang masuk ibadah korban. Awak berkhidmat. Elok-elok awak boleh pahala, balik awak boleh dosa pula. Tu tak nak. Jangan nak mana-mana. Yang tak tahan tu, dia pakat tu, ambil plastik, pergi letak dalam raga motor. Kuang hasam betul. Dia pakat dah siap-siap. Jalan. Pergi letak dalam motor tu, kena rembat kan. Dia pakat. Jadi hati-hati. Kepada petugas-petugas yang buat ni boleh dah. SOP tak ada masalah. Saya baru dapat daripada Jabatan Agama Islam Selangor, alhamdulillah boleh macam biasa dah. Bon odori pun boleh. Tak akan sembelihan ni tak boleh pula. Yang berlaku khilaf di antara ulama, mufti Perlik, mufti Pening pun kata haram, tapi nak buat juga. Takkanlah raya kurban tak boleh. Jadi alhamdulillah boleh makan macam biasa, boleh sembelih macam biasa, petugas macam biasa, tak ada istilah tapau dah, buffet pun boleh, alhamdulillah dah. Jadi itu kena jaga. Dan yang terakhir, waktu dah lebih dah tu, Kang Elang kena potong kan. Last, kepada yang ambil ibadah korban dituntut daripada 1 Zulhijjah sampai dia punya ibadah sembelih. Sembelih boleh berapa hari? 4, 10, 11, 12, 13. Boleh 4 hari. Sehingga dia sembelih. Bukanlah dia sembelih, maksudnya binatang sembelihan tu disembelih. Kalau boleh, sunat jangan potong bulu, jangan potong rambut, jangan potong kuku, apa-apa yang ada pada kita. Sunat yang ambil bahagian. Kalau boleh. 1 Zulhijjah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampailah binatang dia sembelih hari raya ke berapa? Hari raya kedua. Janganlah sembelih sampai hari kedua. Dia sembelih hari raya ketiga, hari raya keempat. Jangan. Biar sembelih baru pergi potong. Sunat. Tapi kalau dah kuku tu macam mak lampir, kau potong aje lah. Dah rambut tu macam kat limah dah, potong aja, tidak ada masalah. Ambil sunat berkenaan dengan kita katakan daripada sudut kebersihan. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi ustaz nak gambarkan, buatlah ibadah kurban.
jangan kita berhitung-hitung, jangan kita berkira-kira. Mudah-mudahan insya-Allah kupasan ustaz memberikan sedikit semangat kepada tuan-tuan untuk terus kita ke arah meninggikan agama Allah, untuk kita sama-sama bantu apa yang semampu kita. Dan yang paling penting insya-Allah kita buat ini tidak ada apa, tidak ada lain, semata-mata untuk mendapat mardatillah, untuk dapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ustaz rasa cukup dululah situ kuliah ustaz pada malam ni, pun dah lanjut 10 minit tadi. Ustaz minta maaf banyak-banyak. Ada rezeki, ada masa, ada kelapangan, kita berjumpa lagi insya-Allah. Yang baik tu datang daripada Allah, yang salah dan silap datang daripada ustaz. Mudah-mudahan Allah taala selamatkan kita fid dunia wal akhirah, dan yang paling penting insya-Allah kita semua akan mendapat syafaatul uzma, syafaat yang terbesar, syafaat baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wardina warda 'anna ya maulana. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.